Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 912. Antara paparan utama. Nak kaji apa lagi? Buka saja Parlimen. Sungguhkah PAS gagal 100%? Muafakat nasional yang tidak sepakat. Di mana PN jumpa tentera RBA. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengumuman Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Yassin bahawa kerajaan akan membentuk sebuah jawatan kuasa untuk mengkaji parlimen hibrid dan sama ada parlimen perlu bersidang atau tidak mengundang kritikan pelbagai pihak. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dalam satu kenyataan menyifatkan alasan Mahyadin itu tidak masuk akal, tidak bertanggungjawab dan taktik tidak jujur untuk menangguhkan persidangan tersebut sehingga September atau Oktober dan bukannya secepat mungkin seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan Majlis Raja-Raja. Membentuk jawatan kuasa untuk mengkaji sama ada parlimen perlu bersidang semula secepat mungkin adalah sama seperti membentuk jawatan kuasa untuk mengkaji sama ada Perdana Menteri perlu meletakkan jawatan sedangkan keputusan tersebut terletak di tangan Perdana Menteri sendiri. Sindirnya, menurut Guan Eng sepatutnya tidak ada apa-apa untuk dikaji sama ada parlimen perlu bersidang semula secepat mungkin kerana Mahyadin hanya perlu melakukannya sahaja. Jika Mahyadin tidak bersedia untuk melakukannya, ini menunjukkan dia tidak ikhlas untuk mematuhi titah diraja untuk memanggil semula sidang parlimen bagi menggerakkan usaha keseluruhan masyarakat untuk memenangkan pertempuran memerangi pandemik COVID-19 dan mempercepatkan program vaksinasi. Mahyadin terdesak sehingga berani menentang titah diraja, menunjukkan dia sudah tiada keabsahan politik dan kehilangan majoriti parlimen di kalangan ahli parlimen. Tegas Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan itu. Kata bekas Menteri Kewangan itu, Mahyadin patut membenarkan Parlimen menentukan jalan keluar dari krisis yang melanda negara akibat kegagalannya sebagai Perdana Menteri dalam menangani pandemik COVID-19. Kemelesetan ekonomi yang membawa kesusahan kepada pekerja dan perniagaan dan kehilangan keyakinan dan kepercayaan rakyat. Guan Eng menegaskan kelewatan sehari dalam membuka semula Parlimen akan menjadi satu hari yang hilang dalam usaha mencari penyelesaian. Bahkan jawatan kuasa khas bagi parlimen hibrid gabungan kehadiran fizikal dan maya kini dilihat sebagai taktik penangguhan dan muslihat politik untuk mengenepikan proses perlembagaan. Parlimen hibrid tidak boleh dijalankan kecuali peraturan mesyuarat dipinda terlebih dahulu oleh parlimen, katanya. Beliau menjelaskan proses ini memerlukan satu mesyuarat fizikal melibatkan semua 220 ahli parlimen mesti diadakan terlebih dahulu untuk melakukan pindaan yang diperlukan terhadap peraturan mesyuarat sebelum sebarang mesyuarat parlimen hibrid boleh diadakan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendakwa Mahyadin telah silap perhitungan. Menurut beliau, kuasa politik Perdana Menteri Malaysia jadi kuat hanyalah kerana wujud parlimen. Yang di-Pertuan Agong melantik Ahli Parlimen Paguh itu sebagai Perdana Menteri kerana pada hemat baginda, Mahyadin mungkin mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat di bawah perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Hanya Perdana Menteri yang tidak yakin sokongan sebenar kepadanya yang takut pada Parlimen, ujar Hassan. Menurut beliau, parlimen yang digantung, ditangguh atau diprorok seperti sekarang ini menjadikan kedudukan Perdana Menteri lemah dari segi kuasa eksekutif dan perundangan.
Apabila darurat berkuat kuasa dan Parlimen digantung sejak 11 Januari 2021 lalu, maka kuasa eksekutif perkara 39 Perlembagaan Persekutuan dan kuasa perundangan perkara 44 Perlembagaan Persekutuan telah tertumpu ke tangan Yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, kuasa eksekutif dan kuasa perundangan Perdana Menteri telah berkurangan, jelasnya. Kini yang berkuasa ialah institusi raja berperlembagaan kerana kuasa rakyat yang menjadi teras demokrasi berparlimen telah turut digantung sama. Ini meletakkan kedudukan Mahyadin sebagai Perdana Menteri Kerajaan Awam ketika ini umpama seekor itik tempang, ujar Hassan. Katanya Perdana Menteri yang lemah dan gagal dalam memimpin sebuah kerajaan awam yang juga lemah dan gagal sebenarnya telah menyerahkan kuasa rakyat kepada institusi raja berperlembagaan. Hassan berpendapat di sinilah kesalahan besar Mahyadin terhadap rakyat Malaysia. Beliau telah gagal mempertahankan mandat kuasa dan kedaulatan rakyat yang telah keluar beramai-ramai mengundi dalam pilihan raya umum pada 9 Mei tahun 2018. Beliau bersetuju dengan ahli Parlimen Pakatan Harapan lain bahawa perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dijadikan alasan oleh Mahyadin untuk menolak kehendak Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang sepakat mahukan Parlimen dibuka dan darurat ditamatkan pada 1 Ogos depan. Dalam keadaan darurat sekarang, kuasa Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong hampir terhakis sama sekali jika dibaca bersama-sama Seksyen 14/1 dan Seksyen 15/1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Kuasa memanggil Parlimen dibuka semula terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong, kata Hassan. Beliau mempersilakan Mahyadin atau jemaah menterinya yang ingin berhujah bahawa tafsiran sedemikian bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada perkara 150/6 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan tiada peruntukan mana-mana ordinan yang diluluskan semasa proklamasi darurat berkuat kuasa boleh menjadi tidak sah atau alasan bercanggah dengan mana-mana peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Rakyat mengundi dalam pilihan raya umum 14 itu dengan penuh semangat dan keazaman untuk menubuhkan sebuah kerajaan rakyat, bukannya sebuah kerajaan darurat yang gagal, tegas Hassan. Justru untuk mengelakkan berlakunya krisis perlembagaan antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu, maka sidang Parlimen wajar dibuka secepat mungkin, bukannya pada September atau lebih buruk lagi Oktober. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. PAS gagal sepenuhnya untuk martabatkan Islam selepas lebih setahun merampas kuasa, kata Setiausaha Pemuda Amanah Terengganu Muammar Gaddafi Nasir. Menurut beliau, PAS hakikatnya tidak berjuang untuk agama, apatah lagi untuk rakyat adalah hal yang sangat jauh. Mereka sebelum ini mendakwa Amanah, parti yang meninggalkan perjuangan Islam. Tetapi hanya pada zaman Menteri Agama dari Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat telah dibentangkan RUU Guaman Syar'i 2019 dan RUU itu akan menjadi undang-undang yang akan mentadbir dan menyelia profesion Guaman Syar'i khususnya di wilayah persekutuan sekaligus menaikkan lagi profesion Guaman Syar'i. Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM menyebut rang undang-undang RUU Guaman Syar'i 2019 akan menjadi pencetus kepada usaha memartabatkan mahkamah syariah di negara ini. Nah, itu yang berjaya dilakukan oleh Amanah, tegas beliau dalam kenyataannya di Facebook. Beliau menyelar PAS kerana cuba menjustifikasi kegagalannya melaksanakan apa yang disebut dilaung berulang kali sebelum menjadi kerajaan kerana ia hanya parti kecil dalam kerajaan Perikatan Nasional dan hanya memiliki 3 menteri penuh. Muammar juga menyindir PAS kerana menggunakan perkara tersebut sebagai sebab mengapa parti itu tidak berupaya untuk melaksanakan hukum hudud, menaik taraf mahkamah syariah, mengheret pembunuh ahli bomba Muhammad Adib ke pengadilan, apatah lagi menghapuskan hutang PT-PTN seperti yang dijanjikan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Namun, PAS berupaya mengkayakan kroni, juga berupaya mengaut gaji besar melalui JLC selain banyak jawatan lantikan politik dalam kerajaan dengan mewah sekali. PAS juga berupaya melantik seorang warga negara Britain sebagai pengerusi beberapa GLC hingga seorang individu bukan warga negara memperolehi gaji hingga ratusan ribu ringgit sebulan, sindir Muammar. Beliau mendakwa alasan yang diberi PAS hanyalah dalih dan alasan yang dicipta semata-mata untuk menutup bukan sahaja kelemahan tapi pembohongan parti itu selama ini. Apakah Amanah memiliki ramai menteri dalam kabinet? Soal Muammar. Tidak juga, katanya.
Beliau berkata amanah hanya lebih sedikit dari PAS iaitu 4 menteri dan ahli parlimen amanah hanya 11 orang berbanding PAS 18 orang. Itu perbandingan dengan amanah, tapi tahukah anda dalam soal memartabatkan agenda Islam, hatta DAP lebih terkehadapan berbanding PAS, bidasnya. Beliau merujuk kepada DAP yang menggesa kerajaan Barisan Nasional ketika itu supaya menghentikan cabutan undi nombor ekor sejak 2016. Setelah menjadi kerajaan pada 2018, DAP mengurangkan nombor cabutan dari 22 kali kepada 14 kali yang akhirnya menjadi hanya 8 kali. Itu kurang setahun, belum 5 tahun, ujarnya. Beliau mengajak kita melihat sikap PAS yang mempelekeh usaha kerajaan Pakatan Harapan yang mengurangkan jumlah cabutan daripada 22 kepada 8 kali. Kononnya usaha hapus judi adalah usaha PAS sejak lama. Kononnya Menteri Agama Pakatan Harapan kena beri komitmen lebih. Tetapi usaha DAP untuk hapuskan judi ini dihancurkan PAS apabila Perikatan Nasional berkuasa. Cabutan nombor ekor yang telah dikurangkan kepada 8 dinaikkan kembali kepada 22 kali. Marzuq Syari telah menjadi Timbalan Menteri Agama namun langsung hingga kini tiada perubahan. Bukan hapuskan judi, makin tambah lagi. Jadi mereka hanya boleh sembang berdegar saat menjadi pembangkang namun menjadi tidak berupaya membuat perubahan ketika menjadi kerajaan. Kononnya hanya ada 3 menteri, katanya sinis. Menurut beliau, dalam Perikatan Nasional, PAS memiliki ahli parlimen yang kedua tertinggi selepas bersatu. Itu pun sebab ramai ahli parlimen lompat, jadi adakah suara 18 ahli parlimen ini langsung tidak ada upaya dalam Perikatan Nasional? Semuanya mati pucuk menjadi syaitan bisu, soalnya. Kata Muammar, PAS hanya tahu mengejar kekayaan dengan lantikan menteri dan timbalan menteri. Walaupun kalah teruk pilihan raya umum ke-14, juga lantikan DJLC dengan gaji belasan dan puluhan ribu ringgit sebulan. PAS berupaya menggunakan ahli parlimennya untuk parti memperolehi manfaat, namun tiada kelebihan untuk agama Islam. PAS adalah parti yang gagal memartabatkan Islam, gagal memperjuangkan nasib rakyat, hanya lebih kepada kantung sendiri, tegasnya. Namun, Presiden PAS dalam rencananya jangan mudah lupa sehingga ditipu berulang kali. Boleh pula mengumpamakan pemimpin Pakatan Harapan seperti tawanan Perang Badar bernama Abu Azzah Al-Jumahi, seorang penyair yang menyeru kabilah Arab untuk memerangi Islam. Malah Hadi memetik sabda Rasulullah SAW sebagai sindiran. Tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang yang sama. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hakikatnya, PAS pernah disengat oleh UMNO tatkala menyertai Barisan Nasional pada tahun 1972. Kini, PAS masuk ke lubang yang sama pada tahun 2020 yang menghuninya bekas ahli UMNO yang memakai baju bersatu untuk membentuk Perikatan Nasional. Pemimpin PAS hanya berani berretorik di hadapan komputer atau para walaunya dengan 2 orang ahli parlimen MCA, PAS membisu 1000 bahasa. Tetapi dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin, PAS derhaka. PAS bukan hanya parti yang gagal memartabatkan Islam dan memperjuangkan nasib rakyat, tetapi ia didominasi pemimpin yang bacol kerana diserap penyakit asabiah dan berbalisma yang kronik. PAS dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya mendukung usaha Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin membentuk sebuah jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan dan pembangkang untuk meneliti aspek penting sebelum persidangan parlimen diadakan. Menurut Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Muhammad, hal ini menunjukkan bahawa kerajaan komited melaksanakan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah agar parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Beliau berkata kerajaan mendukung prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang menjadi teras kedaulatan negara. PAS meyakini kerajaan sedang memperhalusi semua aspek dengan teliti supaya pelaksanaan sidang parlimen berjalan dengan berkesan. Keupayaan dan kebersediaan daripada segenap aspek diusahakan sebaik mungkin agar selari dengan peruntukan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, katanya Isnin 21 Jun. Cuba bandingkan kenyataan Ketua Penerangan PAS ini dengan rakan ta'awunnya dalam Muafakat Nasional, kenyataan Ketua Penerangan UMNO. Syahril Hamdan berkata, UMNO sebagai parti yang mendukung sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen tidak boleh menerima dolak-dalik kerajaan dalam hal membuka persidangan parlimen. Beliau menegaskan jika tindakan kerajaan seakan masih tidak mengindahkan titah Yang di-Pertuan Agong dan kenyataan Raja-Raja Melayu, UMNO tidak mampu berdiam diri.
Sidang Parlimen segera digesa bagi mengembalikan peranan wakil yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan tugas semak dan imbang dalam pengurusan pandemik dan ekonomi negara yang kritikal pada ketika ini. Apatah lagi, umum mengetahui aturan urusan mesyuarat persidangan adalah di bawah kawal selia kerajaan. Jadi tiada sebab untuk takut berhadapan dengan soalan atau perbahasan wakil rakyat, ujarnya. Beliau memberi amaran akan bertindak jika pihak kerajaan masih tidak memberi respon yang memuaskan. Katanya, Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan mengambil keputusan seperti tuntutan organisasi dan selari dengan mandat dari Perhimpunan Agung UMNO, PAU. Jika timbul kenaikan suhu politik maupun krisis perlembagaan, ia adalah berpunca dari pendirian kepimpinan kerajaan yang berkeras, tegasnya. Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberikan tempoh 14 hari kepada Perikatan Nasional memulakan langkah membuka Parlimen seperti yang dititahkan oleh Raja-Raja Melayu pada 16 Jun. Ahmad Zahid berkata kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional menyempurnakan titah Raja-Raja Melayu adalah perbuatan menderhaka serta tidak menghormati institusi istana. Jelas, dua gerombolan yang telah memeterai ta'awun yang mereka namakan Muafakat Nasional bukan hanya tidak sepakat berhubung keperluan untuk Parlimen bersidang, malah mereka bertelagah teruk. Berbeza dengan pimpinan Pakatan Harapan yang konsisten dan sepakat menjunjung kasih di atas titah yang di-Pertuan Agong bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Amatlah penting Parlimen dibuka semula sekarang agar semak imbang tata kelola dan perjalanan pentadbiran Putrajaya dapat dilakukan. Ordinan-ordinan darurat serta pelan pemulihan negara dapat dibahas. Peruntukan perbelanjaan kerajaan bagi membantu rakyat dapat dibincang dan suara rintihan isi hati rakyat dapat didengar dengan jelas. Dan jika Perdana Menteri tetap bertegas enggan menasihati Tuanku segera, beliau harus mengambil tindakan terhormat dengan mengundurkan diri, kata Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 17 Jun lalu. Itulah pendirian pimpinan Pakatan Harapan yang padu, tegas dan konsisten setelah pengkhianat keluar membentuk Perikatan Nasional. Mereka kini cacah merbah tanpa haluan. Jangan salahkan pihak lain di atas kegagalan sendiri. Dalam keadaan tersepit antara UMNO Barisan Nasional dan Bersatu, PAS tiba-tiba nampak kumpulan yang mereka gelar RBA atau Red Bean Army. Jom Channel terpanggil untuk merentas Harakah Daily terbitan 19 Jun 2021 dalam rencana minda pengarang yang bertajuk Sentimen dan Fitnah Jadi Mainan PH. Tiba-tiba sahaja Pakatan Harapan PH bagaikan jadi champion kepada rakyat, seolah-olah selama ini mereka amat cakna dengan kepentingan rakyat. Hinggakan sengaja dipadam kebejatan 22 bulan kesengsaraan yang mereka hidangkan buat rakyat ketika mereka memerintah. Rakyat hanya dapat RM30 e-wallet sedangkan yang dikikis dari poket rakyat itu lebih banyak dan rakyat diminta berkorban bersama bina semula negara. Dalam masa yang sama, kroni PH meratah kesenangan dan dapat dilihat beberapa kes yang dikaitkan dengan kroni mereka sedangkan hanya 22 bulan sahaja memerintah, tulis pengarang Harakah Daily. Teropong apakah yang digunakan oleh akhbar milik PAS itu? Rakyat mana yang sengsara? Bukankah PAS Kelantan mendapat RM400 juta yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan yang diterajui oleh Lim Guan Eng? Sehingga kini kita tidak tahu dibelanjakan untuk apa dana sebanyak RM400 juta itu. Yang kita tahu BMF atau Buy Muslim First yang mereka canang telah menjadi Buy Mercedes First tatkala rakyat sedang kesusahan dan kelaparan. Pada masa yang sama, Ahli Luar Undangan Negeri dan Esko Kerajaan PAS menaikkan gaji atau allowance mereka antara RM3,000 hingga RM5,000 di saat rakyat diseru supaya tadah air hujan untuk diminum. Harakah Daily menyebut bahawa di celah-celah perang melawan pandemik COVID-19, PH dan sekutunya dilihat sengaja menangguk di air yang keruh dengan semua isu dan tindakan kerajaan dipersoalkan. Malah sengaja mahu menghilangkan dalam pemikiran rakyat bahawa kerajaan sedang berusaha mengatasi penularan COVID-19 dan mempertingkatkan program vaksinasi menyeluruh yang kini mencapai lebih 200,000 suntikan sehari. Pun begitu, minda rakyat cuba dimomokkan dengan pelbagai tuduhan khasnya melalui tentera media sosial mereka iaitu RBA yang amat terkenal dengan mengalih isu dan membuat serangan fitnah tanpa memikirkan pahala dan dosa, kata Harakah Daily. Fitnah apa agaknya ya? Adakah mana-mana pemimpin Pakatan Harapan melarang rakyat daripada mengambil vaksin?
Harakah Delhi mendakwa sepanjang 22 bulan Pakatan Harapan menrajui kerajaan, mereka melazimi kehendak pihak-pihak yang ternyata menolak Perlembagaan Persekutuan, khususnya dalam perkara kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu, Hak Melayu dan Bumi Putera Islam sebagai agama rasmi negara. Lebih mengerikan ketika mereka memerintah rakyat dijadikan umpama hamba di bumi sendiri dengan dasar yang banyak ditentukan selera dan haluannya oleh Abang Long DAP yang amat membuat rakyat berang. Doktrin anti-Islam dan suara menghina Raja-Raja Melayu seolah-olah sengaja dibiarkan berlaku ketika zaman mereka memerintah, ujar Harakah Delhi. Untuk pengetahuan semua, tiada Abang Long dalam Pakatan Harapan. Kabinet Pakatan Harapan hanya mempunyai 26 kementerian, 13 orang menteri dan 23 orang timbalan menteri. Jumlahnya 38 termasuk Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Perikatan Nasional pula mempunyai 70 orang menteri dan timbalan menteri termasuk Perdana Menteri yang gagal, walaupun bilangannya memecah rekod negara. Kegagalan Perikatan Nasional itu tidak memerlukan RBA yang tidak wujud untuk mendedahkannya. Kalian boleh mendapatkan data dan statistik tentang pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional dalam menarik pelabur asing, mengekalkan pelabur yang ada dan menjaga keselamatan negara dari diceroboh pesawat Zionis Israel dan pesawat pejuang Cina Komunis. Rakyat menghakimi kalian, wahai pemimpin Perikatan Nasional, bukan tentera media sosial atau RBA atau apa-apa nama sekalipun, kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.